bayar. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام وسلم. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qaddasallahu sirrah. Am kaifa yatma'u. Situ. Am kaifa yatma'u an yadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatih. Atau betapa halubah hendak masuk ia akan hadrat, kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala, padahal tiada bersuci ia daripada lalainya, yang serupa ia dengan janabah. Ini 4 kaifa yang masyhur dalam hikam Athaiyah. Hikam Athaiyah, Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari qaddasallahu sirrah radhiyallahu anhu. Dulu disebut macam mana bercahaya qalbi, sedangkan suarul aqwan rupa makhluk muntabi'ah, ya, man terpaku, terpacak, ya, makna di dalam qalbi seseorang tadi. Maknanya bersinarnya cahaya hati tidak akan berlaku apabila qalbi itu dimuatkan dengan pandangan-pandangan makhluk. Yang kedua, macam mana kamu nak berjalan, kata am kaifa yarhalu ila Allah wa huwa muqabbalun bisyahawati. Terikatnya hati dengan syahwat itu bertentangan dengan berjalannya qalbi kepada Allah. Dan kalau qalbi nak berjalan kepada Ta'ala, ya, dia kena lepaskan ikatan syahwat, ikatan nafsu, baru dia boleh bergerak. Kalau tidak, dia jam. Dan yang ketiga, dia nak masuk hadratillah. Maqamul hadrah, lawan hadrah apa? Ialah al-ghaflah. Ghaflah mana kelalaian. Musuh paling ketat bagi kita berjalan ke Tuhan ialah ghaflah, lalai. Dia nak setiap saat, setiap masa kita dengan dia. Ya, apa ya dengan dia? Iaitulah qalbi, ruh, sil. Jasad Tuhan tak nak. Maksud dia apa? Bukan jasad yang boleh menerima pancaran makrifah, tapi hakikat diri manusia, insan, ar-ruh. Dia tu yang kita nak jaga, sebab dia yang layak, dan dia telah pernah mengecapi nikmat mengenal Tuhan di alam zarri dulu. Ketika Tuhan khitabkan alastu bi rabbikum qalu bala. Tidakkah aku ni Tuhan kamu? Semua menjawab ya, bermakna ada makrifat di situ. Sebab apa dia dapat situ? Hatta roh orang kafir dulu pun dia nampak, dan dia diberi pengenalan, sebab di situ ada gangguan. Tidak ada gangguan nafsu, tidak ada gangguan syaitan, tidak ada gangguan dunia kosong. Ketika itu sangkar kita ni pun tak ada lagi, roh saja. Ketika itu dia bersih, sebab itu dikenal. Jadi kalau nak mengenal, kena bersih. Bersihkan dalam daripada suarul aqwan, bersihkan dalaman kita daripada terikat dengan syahwat, dan bersihkan dalam kita daripada ghafalat dan kelalaian ni. Jadi lalai hati dengan Allah Ta'ala, ini dipanggil musuh yang paling besar, hijab, ya. Maka dia kata betapa haluba am kaifa yatma'ah, macam mana seorang tu nak sangat masuk dalam hadrat Tuhan, hadrat yang paling mulia, ya, hudurul qalbi ma'allah, hadir sentiasa hati dengan Tuhan, sedangkan wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati, dia tidak bersuci daripada janabah kelalaian. Janabah kelalaian, mana kelalaian yang ditasbihkan, diserupakan dengan orang berjunub. Sebagaimana hukum fiqah kita, orang yang berjunub ada besar dia tidak boleh duduk dalam masjid, ya, dia boleh melintas saja. Dia nak wukuf atau dalam masjid, walaupun sekadar tumanina, tidak diberi oleh syarak. Dia kena mandi dulu, mandi hadap besar, baru dia duduk tempat mulia masjid. Sebab itulah hukum dia makro juga kalau kita hadap kecil.
Kita tidak ada besar tapi berhadap kecil, tak ada air semayang, masuk masjid hukum dia apa? Makruh. Sebab kita tak boleh semayang sunat tahiyatul masjid. Itu masjid zahir, yakni masjidul batin, dipanggil hadratillah, tempat kita menghadap kepada hadrat Tuhan. Maka dia tidak benarkan kalau dia dalam keadaan kekotoran, janabah, kelalaian. Lalai. Kalau maksiat mungkar lagilah, lagi berat, ya. Itu maknanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, am kaifa yarju an yafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatih. Atau macam mana dia mengharap sangat untuk memahami akan daqa'iqul asrar. Daqa'iq, benda-benda yang seni daripada sir-sir yang dibukakan oleh Allah Ta'ala kepada kalbi yang telah bersih. Sedangkan dia lam yatub min hafawatih, dia tidak bertaubat daripada dosa ni. Ya, betapa harap ia akan, bahawa faham ia akan halus daripada segala rahsia, padahal tiada taubat ia daripada segala dosa. Mana kewujudan dosa dalam kalbi menjadi hijab, bertentangan, menghalang daripada memahami akan daqail asrar. Sebab tu dia suruh kosongkan, farriq galbak minal aghir, kosongkan batin hati kamu lain daripada Allah. Bau yamla'u bil ma'arif wal asrar, dia akan penuhkan dengan ma'rifat dan sir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di empat kaifah besar kita kena keluar daripada hijab kaun dan hijab syahwah, dan daripada hijab ghafalah, dan kena bersihkan daripada zulmatun ma'asi zahiran wa batinan, zahir dan batin. Barulah kalbi itu akan dapat berjalan balik ke jalan pulangnya, ya, baru dia boleh berjalan pulang. Pulang mana? Pulang pada asal dia makrifat akan Allah dulu. Dia akan dapat panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Tenang dia apa? Dia tidak diserabutkan dengan akhwan, dia tidak diganggu, dikacar oleh syahwat, dia tidak diganggu oleh ghafalat, kelalaian, dan dia telah bersih daripada khafawat. Ketiga itu dipanggil, kembalilah kepada Tuhan dalam keadaan radiyatan mardiyah, rida dan diridai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam kumpulan hamba yang terpilih. Wadkhuli jannati, dan masuklah dalam syurga yang disediakan Allah Ta'ala. Itu di antara orang yang dipanggil bila nafsu dia mutmainnah. Dan orang dia nafsu mutmainnah, empat hijab ni tak ada dia. Dia telah berjaya membersihkan, ya, empat halangan besar. Kemudian berkata ia dengan menyatakan, iaitulah kaifiat musyahadah, kaifiat musyahadah akan Allah Subhanahu wa taala. Memandang kalbi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dipanggil musyahadah. Itu satu daripada apa? Istilah yang besar. Dulu dalam muka surat 25 ada tu. Apa makna kata musyahadah? Ialah an yudima al-ittila'u ala Allah Ta'ala bi'ainil qalbi. Ya, bahawasanya mengekal ia akan melihat atas Allah Ta'ala dengan mata hati. Melihat bil basirah, la bil basar. Dengan mata luar tak boleh. Cabut i'tikad boleh mata luar dengan waktu jaga begini kufur. Sebab bila lihat dengan mata luar sudah bersama dengan makhluk, sudah bertempat, sudah ada kaifiat makhluk, maka muhal, mustahil atas Allah Ta'ala. Dan lihat di sini panggil lihat bil basirah. Apa lihat basirah? Murakabah dan musyahadah. Itu mana musyahadah? Ayyudimat tila', bahawa dia mengekalkan akan itila' pandangan kalbi dia, ya, atas Allah Subhanahu wa taala. Bila nur tu dibukakan, maka merasalah di satu kenikmatan yang paling besar, iaitulah kemuncak dalam perjalanan makrifat akan Allah ila musyahadah. Maka kata tuan pengarang, al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anara zuhurul haqqi fihi. Famarra al-kaunun wa lam yashhadhu fihi aw indahu aw qabla aw ba'da faqad a'wazahu wujudul anwari wa hujibat anhu syumusul ma'arif bisuhubil asari.
Arti bermula kaun. Ini istilah ulama sufi. Di kalangan arif billah, makhluk semua ni dipanggil kaun. Ya. Kita panggil makhluk. Juga dipanggil kainat, jaizat, makhlukat, tu istilah usuluddin. Ya, makhluk ni dipanggil kainat, jaizat, benda yang harus. Ya, mumkinat, benda mungkin, boleh ada boleh tak ada, terserah kepada penentuan Allah SWT. Ada pun sufi dia panggil apa? Kaun. Bila ada kaun, maksudnya ada mukawwin. Apa mukawwin? Yang mengurus. Sebab tu Suluddin pun ada satu sifat dia panggil sifat takwin. Ya, ada. Jadi barang siapa disebut di sini al-kaun kulluhu zulmatun. Bermula kaun, ini makhluk semua termasuk kita ni. Sekaliannya itu ialah artinya iaitulah zulmah, kelabu. Dia terjemah kelabu. Zulmah mana apa? Gelap. Artinya apa? Adamun mahdun. Adamun mahad, iaitulah ketiadaan semata-mata. Selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, asalnya apa? Asalnya adamun, ketiadaan. Allah Taala asalnya apa? Wujud. Ya, wujudullah asliyun. Wa wujudul makhluk ataupun wujudul kainat wal mungkinat ialah apa dia panggil? Aridun. Arid. Ada kita semua ni arid. Apa makna arid? Baru datang. Sebab tu ada surat beranak. Ya, sebab kita baru dilahirkan. Sebelum ni tak ada. Ada pun Tuhan, jangan ditanya bila. Sebab dengan Tuhan jangan tanya bila, jangan tanya di mana. Tak boleh tanya tu. Apa lagi nak tanya siapa jadikan Tuhan? Itu lagi gila soalan. Ya. Allah Ta'ala bila sebut Tuhan, apa makna Tuhan? Zat dia, wujud taraf dia ialah hakiki. Wujud Allah Ta'ala ialah hakiki. Wujud dia asli. Wujud dia mutlak. Ya. Bila Tuhan, mesti wujud dia mutlak, wujud dia hakiki, dan wujud dia adalah asliyun. Bila wujud dia asli, mana asal dia ada, dia la yahtaj ilal mujid, dia tak berhajat kepada orang menjadikan. Kalau macam kita semua ni sebaliknya, asal kita adalah adamun mahdun, ketiadaan semata-mata. Bila nak menyeberang kepada wujud, mesti ada mujid ataupun fa'il, pencipta dia. Sebab tu kita boleh tanya bila jadi, bila dijadikan, siapa menjadikan dia, tu boleh tanya. Sebab asal kita tak ada. Adapun Allah sebaliknya, asal dia wujud, dia tak pernah bertemu dengan ketiadaan. Maka salah kalau orang tanya siapa jadikan Tuhan. Ya, kalau siapa jadikan Tuhan, bermakna Tuhan kena jadi. Bila kena jadi, nama dia apa? Makhluk. Makhluk ni mana? Bahasa Arab dia ambil kalimah khalaqa. Khalaqa yakhluqu khalqan fa huwa khaliq wa zaka makhluk. Isim maf'ul. Makhluk dengan makna allazi khuliqa, yang dicipta dan dijadi. Ada pun zat yang dinamakan Tuhan, mesti taraf dia khaliq, dia pencipta, bukan dia dicipta. Sebab tu tak betul kalau orang bertanya siapa jadikan Tuhan, orang ni tak kerti makna ketuhanan. Dia tak kenal Tuhan. Ya, tak boleh diguna soalan tu dekat Allah Ta'ala. Kalau kata Tuhan kena jadi, itu bukan Tuhan itu makhluk. Ya, kita dijadi semua makhluk, dijadikan oleh Allah Ta'ala. Sebab tu asal kita tiada, dia panggil zulmah. Zulmatun mana ay adamun mahdud. Dia kata al-kaunu kulluhu zulmatun. Makhluk semuanya asalnya adamun, ketiadaan. Kanallah wala syai'a ma'ahu. Telah ada Allah Ta'ala azali, ahad, tidak ada serta di satu. Dia tunggal, ahad. Itu maksud dia. Sebab tu nak menyeberang maka makrifat, mesti dia duduk taraf tu. Taraf apa? Wujud Allah Ta'ala tadi apa? La syai'a ma'ah. Kanallah wa la syai'a ma'ah. Telah ada Allah Ta'ala pada azal, tidak ada sesuatu pun sertanya. Ahad, dia tunggal. Kemudian dia cinta dan dia kasih untuk dikenali. Uhibba an u'rifa fa khalaqal khalaq. Aku kasih aku dikenal, lalu aku jadikan makhluk. Itu yang jadikan makhluk untuk mengenali dia. Apa rahsia mengenali? Kalau seorang tu benar-benar kenal Tuhan, nasihat qalbi dia sentiasa dengan Tuhan. Ya, kalau dia kenal Tuhan,
Sebab Tuhan ni memiliki segala kesempurnaan, segala kehaibatan, segala kedahsyatan milik Tuhan. Adapun makhluk, sifat dia apa? Ialah segala kekurangan, kefakiran, kedhaifan. Itu sifat makhluk. Tetapi kenapa hati makhluk jatuh cinta pada makhluk, tidak pada Tuhan? Sebab dia tidak membuka basirah dalam dia. Kalau buka dalam dia kenal siapa Tuhan, saya hati dia takkan kembali pada makhluk. Confirm hati dia mak Allah sentiasa. Sebab zat Allah maha sempurna. Mana ada hati manusia yang nakkan benda yang kurang. Mana hati manusia jatuh pada benda yang lekeh, yang kurang. Tuhan letak di emas ataupun permata harga 500,000 dengan letakkan goli harga 50 sen. Tuhan nak yang mana? Itu tak payah cerita lah. Orang free yang kita 2 biji kereta, satu harga dia 5 juta, satu harga dia 5,500. Mana kita nak tu? Tentu orang nak yang mahal, tentu orang nak yang hebat. Sekarang siapa lebih hebat daripada Ta'ala? Persoalan dia, kenapa hati kita tak balik kat dia? Sebab tak dapat melihat, kita tak kenal. Sebab tu kalau dia kenal, dalil kenal, hati dia takkan berpisah dengan Tuhan. Itu dalil dia kenal. Sebab dia kenal siapa dia Allah Ta'ala. Dan saya akan dia rindu dengan kuat. Kalau Tuhan tu, orang tu kenal Tuhan, dan saya rindu dia cukup kuat dengan Tuhan. Takut dia cukup kuat dengan Tuhan. Dan bila rindu dia kuat dengan Tuhan, takut dia kuat dengan Allah Ta'ala, berjalan duduk di dalam keadaan khauf dan rajak serta mahabbah yang kuat dengan Tuhan, maka segala syariat yang diatur, yang dibawa oleh Rasulullah SAW dilaksanakan dengan apa? Dengan clear, confirm, selesai. Lepas tu rahsia mengenal. Kalau dia kenal saya syariat, dia lagi kuat dia pegang. Sebab itu syariat dari siapa? Dari Tuhan dia, yang amat dikasihi, yang mempunyai segala sifat kesempurnaan. Tapi bila dia longgar, bermakna dia belum kenal. Dia belum kenal kita. Kalau dia kenal, sebab tu cari jalan pengenalan. Sebab tu Allah Ta'ala kata uhibba an urifah. Rahsia bila dia kenal, dia akan taat kepada Tuhan. Itu maknanya. Sebab disuruh kita ni mengenal dengan kenal yang sebenar dia. Cara kenal dia sama ada disyuhud fihi inda qabla ba'dah. Di 4 ada bawah ni. Dan bahawa sesungguhnya mengada akan dia oleh zahirul haq, kita ada dalamnya. Itu mana anarah, maknanya aujadah, Tuhan menjadikan zuhurul haq fihi, dengan zahirnya al-haq ila ta'ala dalamnya. Mana bila Tuhan taksiskan sesuatu benda tu makhluk tu ada, maka adalah ia. Bermakna kita dengan Tuhan tidak terpisah. Tidak terpisah, iaitu dengan makna khalqan wa ilman. Nisbah khalaq, jadi tak ada manusia boleh terlepas daripada pencipta dia. Wa ilman, dan nisbah pengetahuan, tak ada siapa boleh menyorok dari Tuhan, zahir dan batin dalam ilmu dia. Itu makna kita tak terpisah dengan dia. Maka barang siapa melihat, ia akan suatu daripada kaun. Melihat dengan mata luar, kita buka mata kita, nampak langit, bumi, laut, darat, gunung, ganang, tanah, tanah, pohon dan sebagainya, termasuk insan itu sendiri, sama ada jauh atau dilihat yang terdekat, diri dia sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu tak perhati, kata Tuhan kata. Tak payah jauh-jauh perhati diri kita sendiri, kenal akan diri kita sendiri. Tu. Padahal tiada melihat, ia akan Allah. Melihat kedua ni dengan dalam, bukan luar ni. Lihat yang pertama, ra'a pertama, itu ra'a basar. Yang kedua ra'a basariyah. Basariyah dalam, dengan mana syuhud dan musyahadah akan Allah Ta'ala. Jadi bila dilihat mata luar dengan makhluk, tiba-tiba tiada melihat, ia akan Allah dalamnya. Dalam penglihatan dia tadi, kalbi dia terdapat menghadap kewujudan, kebesaran, keagungan Tuhan yang maha dahsyat. Satu. Atau pada sisinya, itu mana indah. Atau dahulunya, sebab Sayyidina Abu Bakar dahulunya. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah qablah. Aku tidak lihat segala makhluk ni dengan mata luarku, melainkan mata hatiku dah pergi kat dia dulu. Itulah kekuatan iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang Nabi kata ma faddala Abu Bakrin bikasati salah wa siyam walakin ma qarra fi batni. Tidaklah lebih Abu Bakar itu dengan kamu oleh kerana banyak semayang dia, banyak puasa, dan memang itu lebih.
memang hebat, ya. Tetapi ada satu sir yang di dalam. Inilah dia makrifat yang Tuhan buka. Ya, bayangkan sebelum mata luar buka mata dalam dia dengan Tuhan sentiasa. Ya, orang lalai sebaliknya. Sebelum buka dia tenggelam dengan makhluk, dia buka dengan makhluk lagi tenggelam dengan makhluk, hilang terus. Yang dia nampak ialah makhluk. Dia fana dengan Tuhan. Kita fana dengan makhluk nak. Ya, nampak dengan dia. Jadi hilang. Ya, kebesaran keagungan Tuhan dia nampak ialah makhluk. Ini orang-orang yang tidak ada cahaya makrifah. Atau dahulu atau kemudian, ada empat tu. Ya, fihi indah qablah ma'dah. Dalamnya, di sisinya, sebelumnya, selepas. Last sekali selepas. Lepas dilihat makhluk, mata dalam dia kena buka. Mesti terasa. Kalau tak juga habis. Ya, dia akan lenyap dan hanyut. Tu perlu kita zikir yang banyak untuk membantu top up benda. Orang melihat sebab apa nampak? Sebab ada cahaya. Kalau matahari tak terbit, gelap, kita tak boleh melihat dan tapi bila dia terang, apa nampak? Begitulah nur qalbi tadi. Bumi hati itu hendaklah dipancar dengan matahari musyahadah akan Allah. Sab cahaya musyahadah, cahaya murakabah itu terang menyinari bumi qalbi kita. Baru dia terang. Maka sesungguhnya meluput akan dia oleh wujud segala nurul ma'rifah yang dapat dengan dia musyahadah akan Allah. Ya, bila dia dalam keadaan tak nampak juga, dalam lihat lepas pun tak nampak, maka habislah. Terpadamlah nur ma'rifah. Ya, meluput akan dia oleh wujud segala nur ma'rifah yang dapat dengan dia musyahadah. Dia bila ada nur ma'rifat, maka dia akan terbuka musyahadah. Musyahadah dipanggil makna pandangan dalam tadi. Mengenal Tuhan ialah bil kashf. Adapun peringkat awam mengenal Tuhan bil dalil dan burhan. Mengenal sini yang penyaksian dibuka terus. Qalbi dia dipancarkan nur daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa setengah makna nur ialah quwwatul yakin alladhi yusmiru halawatul iman wa halawatul ibadah wa halawatul muraqabah. Ya, halawah kemanisan ya di dengan Tuhan itu diberikan. Dan didinding daripada segala matahari makrifat dengan segala awan yang merupakan ia beberapa awan yang menutup segala cahaya matahari. Hari itu mendung sebab apa? Ditutup oleh awan. Ya, bila awan menutup matahari maka mendung. Begitulah bila kalbi kita tadi, sinaran makrifat ditutup oleh apa? Apa tadi? Al-aqwan, al-syahwat, al-ghafalat, aduh, ditutup. Ya, maka makrifat kita jadi malah kurang terang. Itu bahaya. Dia tutup oleh memandang pada makhluk, dia tutup dengan syahwat nafsu yang merosakkan dia, dan itulah seterusnya kelalaian. Itu semua dipanggil aghyar bisuhu bil asar, dengan awan-awan makhluk. Mana kalbi kita bila menghadap saja pada makhluk, bertumpu pada makhluk, seronok dengan makhluk, khayal dengan makhluk, maka orang itu dipanggil apa? Tertutup, terhijab. Anta ma'al aqwan malam tusyahid al-muqawwin. Engkau bersama makhluk, kalbi engkau diikat dengan makhluk bila kamu tidak musyahadah akan Allah. Itulah pentingnya jalan musyahadah. Ya, minta Allah Ta'ala supaya bukakan tu. Dengan apa latihan dia, banyakkan zikir dan adab-adab, kemudian pelihara daripada benda-benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, supaya hati tadi terang dan mendapat sinaran yang lebih terang. Dan berkata Syekh Ibn Ubbad, syarah bagi kami, bermula Adam, baca dengan Ain dal mim. Adam mana ketiadaan, yang baca dengan Hamzah alif. Kalau alif dal mim tu Nabi Adam, akan bunyi dekat sama. Adam dengan Adam. Dan berkata Syekh Ibn Ubbad, bermula Adam, iaitulah kelabu. Dia terima kelabu. Maknanya apa? Gelap. Zulma tu mana gelap. Dan wujud itu dia panggil apa? Nur. Wujud ibaratkan nur, cahaya, terang. Sebab bila gelap, seolah-olah rumah tu gelap. Mana apa? Tak ada, kosong. Jadi kalau rumah tu terang, mana ada orang. Itulah kalbi. Bila digelap, mana tidak ada ma'rifah. Ya. Bermula sekalian kaun, sekalian makhluk, termasuk kita semuanya. Kaun, dengan kita tilik kepada zatnya jua, kita pandang kepada diri makhluk itu sendiri, akwan, yang kita pandang pada diri dia.
ia itulah panggil adamun. Lagi menutup ia akan wujudun nur. Mana bila kita tumpu saja kepada pandangan kita pada makhluk, tutup kita akan nur musyahadah. Batu disuruh kita banyak maknanya tembak dengan zikrullah supaya nur itu terbuka. Dan dengan iktibar tajalli dan zuhur nuril haq, bermula sekalian kaun makhluk itu kita tilik dari sudut kepada zatnya jua, ya, iaitu adamun. Lagi dia pula menutup ia akan wujudun nur, dan dengan iktibar tajalli dan zuhur nurul haq, mana akan terpadam bila kita apa? Menghadap kepada dia. Sebab tu dia kena buang farriq galbak, dia kata kan, kosongkan batin hati kamu daripada menghadap kepada makhluk. Barulah yamla bil ma'arif, Tuhan penuhkan dengan ma'rifat dan sir daripada Allah Subhanahu wa taala. Di jalan ni kena dan riyadhah wal mujahadah, kena buat kerja ni. Kerja apa? Kerja dalam, ya. Mana tembak dia biar dia makin bersih, lap cermin hati tu biar dia terang, lap lagi biar terang, lap lagi sampai dia berkilat, baru dia sedap memandang. Jadi kalau cermin hati itu kita biarkan dia berkarat, habis dia layak memandang. Besar cermin kan, ya, kecil pun cukup dah. Kalau dia terang orang kata kita boleh suduk, ya, tapi oleh kerana dia gelap dah berkarat lah lagi tu, jadi tak boleh faham. Benda besar gajah lalu pun dia tak boleh tangkap. Sebab apa? Ada hijab. Sekarang proses dia apa? Buangkan hijab dengan banyak menghadap kepada hadrat Tuhan. Bila hati itu menghadap ke Tuhan, dia bermakna apa? Lapisan hijab tu tanggal sikit lagi terang dia, lagi menghadap, lagi kuat power dia, persen hati dia menghadap tawajuh ke Tuhan, lagi berderai karat tu tuau, cair. Ya, lagi kita tembak lagi kuat, lagi cair, akhirnya terang. Bila terang dia kekal sedap, berlazat ia dengan Tuhannya. Itu cara berlazat dengan Tuhan. Bila dapat belazat Tuhan, bila kita buat kerja, padamkan pandangan makhluk, dia akan berikan kelazatan dengan dia. Sebab dia kata bi falyafrahu, dengan aku hendaklah kamu gembira. Macam mana? Tu cara dia. Buangkan, tembak supaya cair. Ya, pum dia kena tembak dengan nur zikir kan. Maka dia mula terang, lagi terang lagi sedap, lagi terang lagi sedap, sampai betul-betul dia mantap, ya. Kemudian pula tu kena sentiasa pantau, ya, kena sentiasa pantau. Dia ada wukufuz zamani, maknanya dalam bentuk masa kurang-kurang 1 jam, kata Syekh Muhammad Bahauddin radhiyallahu anhu. Cek kalbi kamu, macam mana kedudukan kalbi, roh, sir, khafi, akhfa, ya, nafsun natika kulli jasad, kita tengok semua tu, supaya ada pancaran nur, dia terang. Bila terang, bila dia berlazat dengan Tuhannya, fana dengan yang lain, tu terang. Ya, kalau dia tak dapat fanakan yang lain, dia masih nampak lagi, ada lagi, itu masih dia gelap. Dan selagi engkau itu engkau tak kenal siapa dia. Itu maknanya. Selagi engkau itu engkau tak kenal dia. Tapi bila engkau matikan, bila engkau bukan engkau kenal siapa dia. Bila engkau bukan engkau, mana apa? Kalbi kita tak nampak kita, semua af'al dia. Baru engkau kenal siapa dia. Siapa dia menggerakkan, siapa dia mentasarruf, mukawwin siapa dia, ya, siapa dia mujid, boleh kenal. Bila dia pandangkan, dia matikan ru'yatullah, ya, ru'yatul nafs, pandangan diri. Itu dia kata la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Gedung ada kat situ, Tuhan akan buka. Ya, tu latih dalam tu apa? Kekalkan dia tawajuh. Buat tawajuh tu penting, ya. Dalam semayang pun disebut tawajuh, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan. Tapi kalau kita kata wajjahtu bil lisan dunal qalb, hati tak ada, Tuhan jawab kazab, tak, pembohong kau tuan. Kalau bahasa gitu, pembohong kau. Kau cakap kau menghadap, tapi yang lain dalam kalbi kamu. Yang menghadap kalbi, ya, itu sebab dalam kalbi jangan putus. Pantaskan zikir Allah tu, Allah, jangan putus tuan. Baru dia tak boleh masuk. Ya, zulmatul ghaflah tu tak boleh masuk. Bila kita pantas sentiasa hubung, kontak tiap-tiap nafas kita dengan ismu zat. Ya, nur ismu zat tu akan terang dipancar dalam kalbi dia. Baru sedap. Ya, jadi kalau kita tak bubuk yang tu, dia masuk lain. Yang makhluk. Habis awak ni gelap. Tu. Berzikir tu naik nafas saja tu. Iza akhrajta nafasak, bila kau keluar tu naik nafas kau, bi ghairi zikri fa huwa maitun. Ya, kalau kau naik tu naik nafas, tak ada zikir dengan Tuhan, itu mayat. Ya, mayat.
Betul, misalkan engkau jangan berkawan dengan orang mati. Siapa dia? Nabi Allah mati. Itu orang yang nafas dia turun naik tak ada dengan Tuhan. Kosong. Ya. Dia kena Allah naik ajar intan ni. Ni bukan Allah RM. Oh lagi parah tu. Naik R turun M. Bila semayang boleh bawa RM dia. Ya, jangan masuk dalam ni. Ini dengan dia intan. Qalbi kita dipanggil Baitur Rabb, rumah Tuhan. Mana rumah urusan kita dengan dia je. Ya, mendampingkan dengan dia, kontrol dia dengan dia, murakabah dengan dia, musyahadah dengan dia. Jangan bagi lain masuk. Kalau masuk benda lain kan dia kotor kan. Dah air dia lari tempat lain, sayang. Benda yang mahal kita tak bersih kena sayang. Permata harga jutaan dia balik kat celah lumpur, sayang. Ya, dia bagi betul dia gilap, naik harga dia balik. Baru dia dapat keistimewaan, didudukkan di dalam rumah yang ada jaga, tuan, kedai emas. Kedai permata ni. Boleh duduk situ sebab kita dah gilap dia. Boleh angkat dia letakkan. Ya, jatuh kira beli. Tu kedai batu mata kan, dia tulis tu jatuh kira beli. Takut crack kan. Ambil kau jatuh kau ambil kena beli, bayar berapa ratus ribu. Mana benda mahal. Yang ni lagi mahal dan yang ni dia dengan Tuhan ni. Artinya wujudul haq padanya itu wujud ia dan menerang ia. Anarah tu dia. Mana menerang ia ay aujadah. Dia yang menjadikan. Mana menerangkan. Kemudian berkata ia telah bersalah-salahan hal manusia di situ. Dalam keadaan ini kedudukan qalbi insan berbeza. Maka setengah mereka itu mereka yang tiada musyahadah, mana tak terbuka qalbi dia tadi, melainkan segala akuan jua. Nauzubillah, ni bahaya tuan. Ya, turun naik dia makhluk tuan. Ya. Dan terdinding ia dengan yang demikian itu daripada melihat kepada wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Keperasanan hati dengan Tuhan hilang. Dia tak perasan Tuhan ada. Tapi kalau tanya dia boleh jawab, Tuhan mestilah ada. Dia menjadikan alam dekat tu jelah. Lepas tu dia tak ada perasan. Wujudan Tuhan dia tak perasan. Sifat Tuhan melihat dia tak perasan. Ni habis dia hanyut. Batu pusing-pusing zikir kena banyak. Sebab zikran kasira tu hikmah akan datangkan kasira. Sebab ni nak pakai nak top up banyak. Dia top up sikit tak pergi kan kalbi kita ni. Sebab cukup liar dia pusing-pusing. Kena top up banyak, jangan putus. Selawat apa semua dan sebagainya. Daripada melihat ia akan wujudillahi ta'ala, melihat dengan mata keperasanan, bukan melihat mata kepala. Bermula orang itu iaitu sesat ia di dalam zulmah kegelapan dan terdinding, mana mahjub, dia terhijab dengan dia daripada melihat akan wujudil haq. Dia nampak di dia, sebab tu kena buang. Ya, bila engkau bukan engkau, atau dibuang. Ya, maka kau kenal siapa dia. Boleh nampak af'al dia. Tapi bila engkau itu engkau, aku. Tuhan ni dah nampak. Kata Rasulullah minta doa, wala takilni nafsi, wala takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, jangan kau serahkan diri aku pada aku walaupun sekelip mata. Mana jangan nampak kita. Bahkan kita nampak sentiasa sedar dengan dia yang mengatur segala-gala, termasuk diri kita yang kecil. Bahawa kita nampak kenal diri, kenal dia, itu maksudnya. Ya, kenal diri kita terikat dengan dia. Kenal diri kita dalam kawalan dia, itu maksudnya. Pandang, tu kenal situ. Bukan kenal bil akli, itu peringkat usuluddin. Ini kenal bil zauqi. Ya, dengan rasa. Dia terasa dia diawas, dia terasa dikontrol, dia terasa diurus oleh Allah Ta'ala dengan kudrat dan iradat dia. Baru dia naik. Melihat akan wujud Ta'ala, dia terhijab. Bermula orang ini sesat. Siapa dia ni tuan? Ya, pertama ni orang kafir tu saja. Dia langsung tak kenal Tuhan tuan. Ya, dia nampak diri dia. Wah, mula dia bila dia dapat dia rasa dia besar. Ya, sebab apa dia terhijab, dia tak kenal siapa Tuhan yang sebenar. Dan inilah kebanyakan mazhab kebanyakan manusia, terutama orang yang kufur dengan Tuhan. Ya, kufur i'tikad habis, atau kufur nikmat, yang menyalahgunakan nikmat. Mana nikmat Tuhan patut guna pada jalan dia, tapi nikmat Tuhan diguna pada maksiat. Maka jawab dia tenggelam, dia akan terhijab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan setengah mereka itu mereka yang tiada terdinding ia dengan dia daripada melihat akan wujudil haq.
Itulah kebanyakan, inilah mazhab kebanyakan manusia. Dan setengah daripada mereka yang tiada terdinding ia dengan dia, daripada melihat wujudil haq. Dan ini mazhab kebanyakan manusia. Tadi mazhab kebanyakan manusia juga. Lain tuan-tuan. Dan setengah mereka yang tiada terdinding ia dengan segala akuan daripada musyahadah akan al-haq. Bermula mereka itu pada beberapa firqah, kumpulan, maka setengah mereka yang musyahadah itu akan wujudil haq dahulu daripada wujud segala akuan. Sebelum ada, dia dah pandang. Itu. Bermula sekalian mereka itu menuntut petunjuk sekalian mereka itu dengan wujud orang yang membekas, mana memberi kesan itu Allah Ta'ala, atas wujud segala bekas, mana asar makhluk. Dan orang nama akan musyahadah ini dipanggil syuhudul kasrah bil wahdah. Syuhudul kasrah bil wahdah, dia memandang yang banyak ketiga dalam memandang yang tunggal itu Allah Ta'ala. Artinya pandang yang banyak dalam yang satu. Dia pandang banyak makhluk ni ketika dia apa? Memandang akan yang satu. Ya. Satu lagi sebaliknya, pandang yang satu dalam yang banyak. Dia macam buah durian tadi. Kita pandang yang satu. Apa dia? Biji benih tu. Ketika mata luar kita memandang kepada yang banyak, apa, sebatang pokok. Sebatang pokok dia dengan batang dia, dengan dahan dia, dengan daun dia banyak kan. Bila kita tilik mata kasar kita pada pokok, mata dalam kita nampak dia ni asal daripada sebiji. Tu maksudnya. Ya, dalam kita memandang kita nampak oh ni asal biji. Ataupun sebaliknya, dia makan buah durian, lepas tu dia tengok biji ini akan jadi sebatang pokok yang banyak pula. Ya, itu makna dua pandangan. Syuhudul kasrah fil wahdah, syuhudul wahdah fil kasrah. Walhasil pandangan dalam dia adalah dengan Allah Ta'ala dalam dua keadaan. Dan setengah daripada mereka yang musyahadah, mana memandang dengan qalbi, basirah, dalam yang telah bersih, dia dipancarkan nur makrifat oleh Allah Ta'ala akan hak Ta'ala. Bila kemudian daripada mendapat, mereka akan wujud segala akuan. Selama dipandang makhluk tu dia pergi pada Tuhan. Itu maknanya. Bermula sekalian mereka itu ialah menuntut petunjuk sekalian mereka itu dengan segala bekas, mana asar, atas wujud orang yang memberi bekas, itu muasir. Ya, dinamakan dia musyahadah. Dia berpanggil musyahadah syuhudul wahdah fil kasrah. Dia memandang yang banyak, mana Tuhan dalam memandang sekalian alam. Ya, tadi syuhudul kasrah. Ketika dia memandang Allah Ta'ala, kan Allah wala syai'a ma'ah, telah ada Tuhan tunggal, lain tak ada. Ketika itu pun dia nampak, ya, asal daripada yang satu dijadikan makhluk. Ya, itu. Dan dinamakan pula pada pertama itu dengan martabat orang yang tadalli. Ya, tadalli mana turun daripada atas ke bawah, dipandang kepada Tuhan, ya, kemudian dipandang kepada makhluk. Macam kita lah, kita pergi jumpa sultan, pergi jumpa raja. Padahal kita terfikir, bila ada gajah, mesti ada rakyat pun nampak bawah. Yang sini berakyat, ini ramai ada rakyat, takkan tak ada gajah, mesti ada gajah. Ada dia boleh bawa ke atas. Iaitu dia panggil taraki. Walhasil, dia nak biar ada benda tu. Kalau tak ada ni, pandang apa tak ada, habis tu. Gelap. Ya. Dinamakan dia panggil taraki. Iaitu naik dari bawah ke atas. Daripada ini pula beberapa bagai musyahadah lagi yang bentuk pandangan-pandangan dalam tu, Masya Allah. Boleh tuan hamba muraja'ah, rajak akan dia di dalam segala kitab mereka, itulah banyak lagi. Ya. Ketahui olehmu bahawasanya segala akuan, segala makhluk ni, iaitu sekali-kali tiada mendinding mereka itu akan kita daripada musyahadah akan Allah Ta'ala, kerana wujud Allah Ta'ala itu terdahulu daripada wujud segala akuan. Jadi sebenarnya makhluk tidak boleh mendinding. Kalau dia boleh mendinding, macam dia hebat pula. Yang kita terdinding sebab kita tak menghadap tu je. Dan wujud segala akuan itu datang ia daripada wujudillahi ta'ala. Padahal wujud akuan itu dia merupakan apa? Datang dia daripada
pentaksisan iradat dan kudrat Allah Ta'ala, taksir ni. Dan tiada tasawur, tidak logik pada akal dan pada syarak akan wujud yang datang daripada suatu hendak mendinding sesuatu itu. Mana boleh mendinding, maknanya makhluk yang taraf dia adalah lebih rendah kepada wujud yang makna yang azali, yang qadimah, wujud yang qadim, yang baki, yang kekal, merupakan wujud zati. Mana wujud yang arid dia tidak boleh mendinding wujud yang zati. Wujud yang muqayyad dia tak boleh dinding wujud yang mutlak, itu maksudnya. Sebab power wujud mutlak lebih besar. Dia yang mengawal, dia yang mengatur. Macam mana pula boleh kuli kawal toki, itu tak betul. Artinya apa? Tiada tasawur wujud orang yang kena jadi, kita semua makhluk ni hendak mendinding akan wujud yang menjadi. Macam mana makhluk boleh wujud akan khalik? Macam mana akuan boleh wujud mukawin, dia boleh hijab? Tak boleh. Tetapi telah berlaku pada segala adab, bermula wujud orang yang kena jadi makhluk ni, itu dia panggil menzahir. Mazhar, apa dia? Cermin. Menzahir, ia akan wujud orang yang menjadi. Kita tengok satu lukisan, kalau orang jenis kaki lukisan, dia gila lukisan dan kita pergi rumah dia, tanya lukisan berapa ribu? Ni 15,000. Kita tengok tu peranjat, dia colik-colik macam tu. Tapi colik tu bukan sebarang colik. Dia tengok macam biasa, apa dia ni? Tanya, ingat kan dalam RM30, rupa RM20,000 tu peranjat. Tapi kalau orang pakar dalam lukisan, minat, dia nampak tu dia tahu harga dah. Dia tengok lukisan, dia akan tengok sign bawah tu. Yang bawah tu sign, patut pun harga RM30,000. Mana dia kenal tuan dia tu. Ni bukan lukisan sebarang ni. Kita tak kerti, kita tengok apa ada calit-calit. Itulah mana orang yang tak pakar dalam bidang ni, dia tak kenal. Macam batu juga dia. Kita tak batu apa? Batu asli dengan batu JJ dan sama JJ. Orang ingat kan sama je, mahal ni. Yang ni rupa asli, yang ni tidak. Kalau orang kenal, dia kenal dia tahu. Tapi kalau tak kenal apa sama gitu. Kan? Begitulah orang ahli makrifat lain, dan dia tak sama pandangan dia. Pandang sama pandang luar, tapi dalam lain-lain. Orang luar dia terhijab, dalam tak. Arti tiada tasawur wujud yang kena jadi makhluk boleh mendinding wujud yang menjadi. Itu salah akan dia. Tetapi telah berlaku pada segala adab itu. Bermula wujud yang kena jadi itu dipanggil menzahir sebagai cermin. Ia akan wujud yang menjadikan dia. Dan dengan kerana inilah mendatang oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya dengan 9 ta'ajub, 9 rasa kepelikan orang yang telah dibuka hijab qalbi dia pelik terhadap keadaan orang yang masih terhijab. Orang masih terhijab. Jadi orang yang tak terhijab dan terbuka, golongan ahli muka syafah yang sentiasa syuhud dia dengan Allah Ta'ala, dia tengok kepada orang yang masih terpinga-pinga macam kita kan, dia pelik. Dia kata tak nampak-nampak lagi. Macam tuan. Macam tuan-tuan tengoklah jalan, tengok budak isap dadah tu. Dia tidur kat pokok celah tu. Kita mengiling kepala, budak ni, kata. Apa dia kerja ada rumah tangga, tak tidur kat rumah, isap dadah, dia tidur celah pokok, ada jatuh celah longkang. Kita menyeling kepala kan. Wali-wali tengok kita macam tu kan. Tak nampak-nampak lagi dia. Tak nampak-nampak lagi dia. Tu tengok. Sebab apa? Itu sebab dia apa tuan? Terhijab. Maka 9 kaifah ni, pertama dia kata apa? Kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa allazi azhara kulla syai'. Betapa tasawur pada akal, macam mana boleh logik bahawa mendinding akan wujud Allah daripada kita suatu, daripada kaun. Padahal Allah Ta'ala yang azhar, dia mengeluar menjadikan. Mana besar taraf pencipta dengan benda yang dicipta. Macam mana benda cipta kita nampak, benda yang mencipta tak perasan. Macam mana bayang dia pergi pandang, tuan bayang dia tak perasan. Tu maknanya. Jadi dia pandang bayang, tuan bayang tak nampak. Maka jadi dia gila bayang. Dia panggil gila bayang. Pandang asar, kesan ni bayang.
tiap-tiap satu daripada kaum dengan nur wujud daripada Adam segala kaum, ya, iaitu keadaan kita asalnya Adam ketiadaan, bagi Tuhan jadikan kita terang, nampak kan. Tiba-tiba dia tak perasan lagi siapa penjadi dia. Lepas tu kalau jadi, kalau orang pakar lukisan, dia tengok je lukisan sap tu, dia tengok siapa pelukis, ya, jangan tengok bawah sains, oh dia ni, baru dia kata hebat. Macam tu lah. Satu, jadi macam mana boleh tasawur kamu terhijab suatu sedangkan Allah Ta'ala azhar, mana dia yang mewujudkan, menzahirkan tiap-tiap satu daripada tak ada, dia tuan dia. Tiba-tiba kita pandang yang dicipta, pencipta yang maha agung, dia tak perasan. Ini mana boleh macam tu? Satu, dia tak jawab kita tuan ni. 9 ada tu. Kaifai tasawaru yang kedua pula, macam mana boleh tasawur, boleh logik pada akal, ayah jubahu mendinding akan Allah syai'un oleh suatu, sedangkan wa huwal ladzi zahara bi kulli syai'in, ya, macam mana akal berterima mendinding Tuhan terdinding, padahal Allah telah zahir ia dengan tiap-tiap suatu, ya, tiap-tiap suatu tu maknanya zahir dengan Allah Ta'ala. Mana ada makhluk wujud dia tidak dengan iradah, tidak dengan kudrah, tidak dengan ilmu, Allah Ta'ala ada. Tak ada satu terlepas daripada taksis iradat. Sebelum kita ada, Tuhan dah taksis dah. Kalau kita yang bodoh manusia ni pun buat kerja, ada kertas kerja. Allah Ta'ala lagi lah. Sebelum ada makhluk, waktu kita mengaji iradat, takluk dia apa? Tanjizi qadim, lulus sedia kala. Apa yang lulus tu? Taksis. Taksis mana menentu. Penentuan Tuhan dah ada azali lagi sebelum kita ada. Ya, betapa hebatnya dia dah menentu. Tiba-tiba dah ada benda yang dia ada, kita tak perasan orang yang menjadikan. Pelik dia. Dia kata pelik. Kaifai tasawwur, macam mana boleh tergambar pada akal? Mana pelik benda ni? Kalau kau tak perasan Tuhan pelik betul, dia kata. Sedangkan semua tu asal daripada penzahiran dia. Jadi zahir dia dan tiap-tiap satu. Maknanya apa? Tiap-tiap satu yang kita lihat mesti terang kalbi kita memandang dia. Jatuh je mata luar kita memandang makhluk, mesti dalam terang menghadap dia. Dia dua kena buka kan? Kalau kita buka satu mata je, sesat seorang tu. Dibuka mata luar, basirah dia tak terbuka, oh babas, memang terbalik kan? Akhirnya dia terikat dengan bayang, bukan tuan bayang, ya. Tu maksud. Jadi kerja kita pun kan kena buka balik tu, minta tolong antara buka balik hijab-hijab dalam yang mendinding, ya. Padahal tak ada benda boleh dinding dia, kita yang terlalai mana, ya, hijab ghaflah, hingga menuntut tunjuk oleh sekalian kita dengan wujud segala asar, ialah segala wujud Allah Ta'ala tadi, dengan segala sesuatu, asya' mana segala sesuatu. Bahawa orang yang belum kenal, dia perlu pada petunjuk, dalil. Dia tak pernah pergi KLIA, dia kena pakai UIS dan macam-macam kan. Tapi kalau orang dah sampai macam ni, sebut dia nampak terus, sapum nampak terus, ya. Bila sebut dia nampak. Begitulah ahlillah, sebut dia iza zukirallah pum wajilat qulubuhum. Mana kulub, hati dia akan ada kontak, dia ada connect, dan rasa dia apa? Wajilat, mana gegaran tu ada, ya, sama ada digegar dengan jamal atau jalalullah, dia akan terasa kan. Itu kontak di mana sebelah dia. Kalau dia sab zikir tak ada rasa lagi, itu belum dia. Maknanya apa? Swiss dia dah pentik tapi tak berjejak. Swiss ada, kita tekan tak menyala api. Buka balik swiss, gua ada karat dalam tu. Dia tak connect dan kena bersihkan karat balik. Patut ganti wayar baru. Baru dia berjalan. Kalau kita jantung terik sangkut, gua cek ada apa? 2 tersumbat. Cepat pergi. Kena 3 tersumbat, bypass tu. Tak betul-betul lepas tu. Bukan bypass, melepas tu. Dia kena buka dia punya warak spare kat bawah tu. Dia buang, berhenti balik. Baru dia berjalan lancar balik. Begitulah kalbi dia. Bila dia terik tak pergi, tuan-tuan, tersangkut, terik, zikir tersangkut, payah nak menghadap, cek balik tu. Itu dia punya apa? Jantung kalbi dalam tu ada masalah. Dia terhijab dengan apa? Blok. Apa yang blok? Blok ghaflah, kelalaian. Sebab kita kena tap selalu suntik dan ya, selalu suntik dalam tu dengan perkara-perkara yang boleh mengitu. Sebab zikrullah tu pum dia pecahkan balik lemak-lemak kelalaian supaya darah tu berjalan lancar, ya. Hingga menuntut tunjuk. Kemudian yang ketiga, dah belum
Satu lagi, kaifa yatasawwar an yahjubahu syai'un wa huwa zahara fi kulli syai'. Dahsyat dan ini cakap dengan laduni dah, tepat dia kena dan. Betapa teruja kamu pada akal. Mana teruja mana? Tasawur pada akal kita bahawa mendinding akan Allah Ta'ala. Mana sepatutnya kita tak terdinding, itu maksudnya. Sepatutnya setiap saat kita fi kulli lamhatin wa nafasin, kita tiap-tiap nafas dan tiap-tiap lamha kelipan mata tidak terdinding dengan Tuhan. Sebab kewujudan dia terlampau terang. Dia asli, dia pengawal, dia penjaga, dia pemilik, semua dia punya. Kenapa hati kita terdinding dengan dia? Itu persoalan dia. Ya, sepatutnya cukup terang. Ni ada kes dia. Dia. Bukan ada benda yang boleh hijab, tapi kita sendiri tersilap. Dia. Betapa teruja bahawa mendinding akan Allah Ta'ala suatu padahal ia zahirun. Ya, azhar, dia zahir, terang dalam tiap-tiap sesuatu. Ya, terang. Sebab dia punya. Kita berkawan dengan seorang Ahmad, kawan cukup baik, baru 2 hari dia meninggal. Maka kita lihat dia, pada kita melihat anak dia. Faham tu? Anak dia tu panggil mazhar, tempat zahir dia. Kita tengok je anak dia nama Kasim. Oh, nampak, aku tengok kau, nampak bapak kau. Macam tu lah. Ya, aku tengok kau, nampak bapak kau. Maknanya apa? Sebab dia tu anak begini. Itu rangkaian anak dengan bapak. Bila bapak dia meninggal, kita tengok anak, nampak bapak. Sebab dia ada line, ya, mana tidak hasil anak melainkan dengan ada bapak dia. Ya, sekarang kita dengan Tuhan lagi besar. Takkan ada makhluk kalau Tuhan tak cipta. Tapi kenapa tengok makhluk tak nampak khalik? Kenapa tengok akuan tak nampak mukawin? Itu masalah dia. Kenapa hati kamu berpaling tak nampak? Jelas terang. Ya. Allah karim. Dahsyat kalam dia dan Bagi saya dalam tiap-tiap satu, tiap-tiap sesuatu makhluk ini seolah-olah dia berkata dengan lisanul hal. Apa dia kata? Allahu mawjud yattasif bi sifatil kamalat law lam yakun kadzalik, ya, lam yujad syai'un minal awalim. Seolah semua makhluk ni kata apa? Allah mawjud. Tak nampak lagi ke dia? Ya, yattasif bi sifatil kamalat. Dia bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Lau lam yakun kazalik, kalau tidak macam ni, tak sedemikian, lam yujad syai'un minal awalim. Nah, saya satu benda pun tak ada dalam ni. Ya, satu benda pun tak ada. Mana semua ada ni sebenarnya dia menunjuk terang kepada kewujudan sani' atau fa'il atau mujid. Ya, mana yang mengadakan siapa? Wallahu ta'ala. Dia kata pelik, engkau tengok pada alam kau tak perasan Tuhan. Kau pelik. Sebab apa? Sebab cermin dia bersih. Tu je muncul. Ya, sebab kita cermin kita berkarat tu, tengok payah dan ya. Dia minta apa? Allah Ta'ala bangkat hijab. Ya, banyakkan zikir supaya kita terbuka hijab. Sebab dia kata yahjub. Yahjub makna terhijab. Lawan yahjub apa? Kashfin, terbuka. Dia dua, sebab jalan dia adalah mukasyafah. Dia buang hijab, pum. Kalau jalan tauhid am, dia bina dengan ilmu. Buang jahil, ada ilmu. Yang ni buang hijab, pum, lahir mukasyafah. Sebab hijab tak nak dibuang. Hijab apa? Kelalaian. Sebab tu jangan lalai dengan dia. Sentiasa top up zikir. Sebab tu Ibn Atta kata, la tatruki zikir li adami hudurika ma'allah fi. Kamu jangan tinggal zikir walaupun ketika zikir kamu lalai. Jangan tinggal. Ya. Kalau kau tinggal lagi teruk. Kamu lalai berzikir boleh tahan, lalai terus tak zikir. Walaupun lalai, zikir jangan tinggal. Sebab itu alat, ya, Swiss untuk kita ketuk, kita gilat-gilat sampai dia cantik. Kemudian seperti barang yang berkata dengan dia oleh ahli syuhud, ahli musyahadah, orang bukakan kalbi dengan Tuhan, atau dengan keelokan segala sifatnya dan segala asma'nya nama, seperti barang yang berkata akan dia oleh ahli hijab. Ya, maka bermula sekalian akuan makhluk ni, ia telah beberapa tempat yang menerangkan dan menzahirkan bagi zuhur terang makna segala makna beberapa asma' Allah Ta'ala. Sebab Tuhan tajalikan habis tadi 99 nama asma' Tuhan semua berlaku setiap saat. Kita dapat pemberian nama dia apa itu? Al-Mu'ti, Ar-Razzaq, ya, Al-Karim, semua ada. Dia tajalikan nama dia.
Boom berlaku, ya, bala berlaku, tsunami, dia tajalikan nama dia Al-Qahar, ya, dia tali kekerasan dia, pam habis kan, ya, semua asma dia ada, ya, tak terlepas. Ausaf dia gitu, sifat qadir, dia yang berkuasa mengatur segala-galanya, yang menjadikan segalanya, menyusun irada dia, mengetahui semua tak lepas ilmu dia, semua tak lepas. Dan berarti kita dengan Tuhan tidak berpisah dan tapi tidak bersatu. Ada dua tu. Tidak berpisah, bersatu pun tidak. Bersatu tak boleh sebab hakikat lain-lain. Hakikat kita makhluk, di hakikat dia Tuhan. Wajib al-wujud, kita makhluk mungkin wujud. Tak boleh itisab, tak boleh itihad. Tapi tak bercerai mana kita dalam genggaman kuasa dia. Dalam iradat, dalam kudrat, dalam ilmu, dalam samak basar dia tak lepas. Itu maknanya tidak bersatu dan tidak bercerai. Itu maksudnya. Yang adalah sekalian itu beberapa tafsil makna segala sifatnya. Maka zahir pada ahli izzah akan keadaan Allah itu muizzan. Kita tengok orang yang al-izzah, yang ada kemuliaan, macam dia para awliya, arifin nabillah, para ulama yang besar, ada izzah, kemuliaan. Apa situ kita nampak? Al-muizzan, yang memuliakan dia. Dia mulia sebab ada orang yang muliakan dia. Siapa dia? Huwallah ta'ala. Ya, kita tengok pada orang yang ada harta kaya, situ tajali nama dia, dia yang mengkayakan, dia yang memberi segalanya. Jangan terhenti dengan makhluk, dan pandang sebalik itu. Ya, zahir pada ahli zillah, ya, keadaan Allah Ta'ala itu muzillan. Ahli zillah, orang yang tergelincir, orang kafir, orang yang sesat, kan, dia tergelincir jalan sebenar. Kita nampak nama Tuhan Al-Muzil, dia yang menggelincirkan. Itu maksud ini, ya. Dan zahir pada mengeluarkan roh seorang, maka namanya Al-Mumit. Kita tengok orang meninggal, sahabat kita baru meninggal misalnya, kan, apa nampak situ? Terang nama dia Al-Mumit, dia yang mematikan. Nampak dia tiap-tiap saat ada, dan, ya, hingga demikianlah dimusyahadahkan tiap-tiap pekerjaan yang engkau dapat. Kita bergerak, kita berjalan, semua billah dengan dia. Barulah maknanya dia akan dibukakan makrifat sebenar dengan Tuhan, dan ketika itu padamlah pandangan dirinya, maka dapatlah ia kasih sayang Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala kata apa? La yazal 'abdi yataqarrab ilayya bil 'afil hatta uhibbah. Ya, sentiasalah hamba tu mendekat kepada aku sehingga aku kasih. Bila Tuhan kasih, fa iza ahbabtu kuntu sama allazi yasma'u bi. Bila aku kasih akan dia, akulah pendengarnya, dia mendengar dengan aku, dia melihat dengan aku, dia berjalan dengan aku, dia bercakap dengan aku. Itu. Bila Tuhan buka, bukan kita boleh buka, dia buka. Bila dia melakukan futuhat dan fight limpahan nur, pum, dia buka, kita akan terasa. Kita bercakap terasa dari dia, kita memandang terasa daripada dia. Rasa, ya, bukan tahu. Tahu tuan-tuan semua dah tahu. Ya, Quran dah ada dakwah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaq, Tuhan yang menjadi kamu, ya, wa ma ta'malun, dan perbuatan kamu. Semua perbuatan kita adalah gerak daripada dia kita dah tahu. Tapi rasa ni kita nak. Kita terasa tu. Kita bercakap terasa dari dia, kita berjalan terasa dari dia. Ketika itu kalau dibuka, dia akan rasa zauqi. Mengenal bizauq atau lebih kuat dan lebih tepat dan lebih lazat, ya, kemanisan. Bila dirasa dengan Tuhan, maka hilang rasa dia. Bila hilang rasa dia, itu dia panggil fana, lenyap. Dan bila lenyap, dia dengan Tuhan, ketika itu hati dia takkan pergi pada makhluk. In adam, tenggelam. Bila tenggelam makhluk daripada syuur qalbi dia, maka di mana ada kerosakan, di mana ada riak, di mana ada ujub, di mana ada takabur, habis padam. Ya, sebab ujub, riak, takabur, sifat semua datang bila kita pandang diri kita. Kita pandang aku hebat, aku handal. Sekarang dah padam, tak ada. Bila engkau bukan engkau, kenal dia. Tapi bila engkau kenapa engkau, kau tak kenal dia. Ya, bila engkau itu engkau, kau tak kenal siapa dia. Tapi bila engkau bukan engkau, kau kenal siapa dia. Itu maksud dia. Bila engkau padamkan, ya, kudrah kita akan nampak jelas kudratillah. Kita padam ilmu makhluk, jelas nampak ilmu tu. Dan last sekali kau padamkan wujud makhluk, katakan yang wujud sebenar adalah dia. Wujudul mutlak, ya, tenggelam wujudul muqayyad. Ya, minta kepada Allah mudah-mudahan keberkatan Habibullah Rasulullah SAW, para ahli baik, sahabat dan masyayikh telah buka kita makrifat yang sebenar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana wa inna khairal kulli. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika.